Hello guys, ya ini dia berita di dalam Dewan Rakyat seawalnya permulaan Dewan Rakyat hari ini. Ya, pihak pembangkang sudah mula meroyan terus kerana tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diumumkan mahu dilakukan oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari. Ini adalah, saya percaya, adalah satu keputusan yang terbaik ya, daripada fokus untuk mau menjadi gila glamour, famous, menggunakan live semasa dalam perbahasan. Saya percaya ini adalah satu tindakan yang sepatutnya tidak berlaku, kerana keutamaan mereka adalah untuk memberikan fokus kepada masalah rakyat, masalah negara dan sebagainya. Bukannya sengaja untuk berpolitik menggunakan kaedah live streaming TikTok dan sosial media yang lain. Jadi menarik untuk kita tonton sahabat semua bagaimana meroyannya geng-geng daripada Perikatan Nasional awal Parlimen hari ini bermula, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama apakah yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi. Selain itu, sejak kebelakangan ini telah meningkatnya tren ahli-ahli yang berhormat memasang peranti untuk telefon seperti telefon bimbit di meja untuk buat live streaming di media sosial semasa ucapan yang berhormat ketiga sesi persidangan Dewan Rakyat berlangsung. Untuk makluman, Peraturan Mesyuarat 351 menghendaki ahli-ahli yang berhormat untuk mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi. Tindakan beberapa ahli yang berhormat berucap dengan tidak mengarahkan ucapan tersebut kepada pengerusi dan memandang peranti yang dipasang jelas tidak mematuhi peraturan mesyuarat tersebut. Untuk memastikan berhormat mematuhi peraturan mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Untuk makluman, ucapan berhormat boleh dituntun melalui siaran langsung sidang Dewan Rakyat di YouTube rasmi Parlimen Malaysia, RTM dan media massa yang lain. Diharap agar ahli yang berhormat dapat memberi kerjasama dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Yang Mohd 351 bahagian berkenaan dengan peranti, Yang Mohd Speaker. Alasan yang digunakan oleh Speaker adalah kerana ahli yang bercakap itu tidak memandang kepada Speaker. Saya rasa itu alasan yang disimplified semata-mata untuk menghalang ahli parlimen dari menggunakan peranti-peranti. Jadi saya rasa ini tidak munasabah, Yang Mohd, kalau digunakan Peraturan 351 sebagai alasan. Kita berada dalam zaman era media yang sophisticated. Saya rasa parlimen ini harus bergerak ke arah itu dan bukan bergerak ke belakang. Jadi penggunaan peranti saya rasa patut digalakkan oleh Speaker dan tidak menjadikan perkara 351 memandang Speaker sebagai alasan untuk menghalang ahli parlimen dia menggunakan peranti. Saya harap keputusan Speaker ini boleh dirujuk semula untuk memberi mengangkat martabat parlimen dalam penggunaan alat peralatan yang lebih sophisticated daripada yang ada. Terima kasih. Sebagai contoh, Yang Mohd, di dalam peraturan masyuarat ini ada peraturan masyuarat yang mengatakan tidak boleh membaca surat abar dalam dewan. Itu merupakan dulu kerana orang membaca surat abar dalam dewan. Tetapi sekarang ini peraturan masyuarat itu redundant kerana nobody would read newspaper. Everybody akan melihat peranti-peranti. Jadi kita harus bergerak ke arah itu, Yang Mohd Speaker. Harap Yang Mohd Speaker boleh pertimbangkan yang itu. Terima kasih, Yang Mohd Speaker. Terima kasih. Speaker. Saya akan nanti. Perkara yang sama. Nanti kejap. Duduk. Saya jawab dulu Beluran. Sebab Beluran ini mentor saya. Semasa jadi timbalan Speaker. Selalu saya jumpa dia. Dua yang berhormat. Yang pertama, apa-apa juga yang kita tidak puas hati, kita ada jawatankuasa. Jadi bolehlah Yang Berhormat tulis pada jawatankuasa, akhirnya kita ubah pindaan mesyuarat. Tak ada masalah. Sebab peraturan mesyuarat ini bukan saya yang buat. Peraturan ini mesyuarat ini kita yang buat semua melalui satu jawatankuasa. Baik, isu yang kedua ialah saya tahu live streaming ini benda yang bagus, modern teknologi, IT, tetapi kita juga ada dua. Kita telah memulakan RTM Live dan juga kita ada YouTube Live. Cukup. Kalau Yang Berhormat nak gunakan sebagai apa-apa juga tujuan, pick up from there, then you can modify it. Because, ni Yang Hormat, the moment you speak to your audience, your concentration is no more in the Dewan. Saya duduk atas, saya nampak.
dia akan adjust setengah jam, dia adjust dalam tu. The moment dia speak, dia akan cakap tu. Jadi dia tidak berterus berbincang masalah rakyat dalam dewan, tapi dia communicate dengan audience dia. This is bad. This is very bad. Sebab itu saya minta, bila datang sini, Yang Berhormat Muhammad harus menyelesaikan masalah dengan meletakkan keutamaan untuk rakyat. Audience satu hal. Jadi untuk audience, ambillah YouTube ataupun RTM, you modify lah apa yang you nak. Saya ingat itu tak ada masalah. Namun pun begitu, Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat rasa harus ada perubahan, saya mengalu-alukan pandangan Yang Berhormat melalui satu perbincangan dengan komiti dengan tuan-tuan yang kita adakan supaya kita ubah peraturan mesyuarat ni, ya. Terima kasih. Saya faham tentang keputusan speaker adalah keputusan yang muktamad. Tetapi pandangan seperti ini harus diambil kira. Sebab itu saya katakan bahawa perbincangan yang menyeluruh harus dibuat. Saya rasa terlalu ekstrim untuk mengatakan bahawa ketika seseorang ahli parlimen yang menggunakan peranti berbahas kepada audiens di luar sana, it is too extreme. Saya perhati dari sini, Ahmad. I can quote you. Yeah. Even kita berucap dalam ada peraturan mesyuarat harus pandang kepada speaker, tetapi menteri pun dia terpandang sana, terpandang ke belakang. So sebab itu saya katakan dia terlalu disimplified, oversimplified dan ekstrim contoh yang diambil untuk menghalang peranti digunakan. Okey, tetapi saya tidak menghalang RTM dan YouTube, carry on. Saya tidak menghalang itu. Jadi mungkin itu boleh diteruskan, tak ada masalah. Tapi personalize, baik. Hari ini kita ada YouTube, mungkin 6 bulan lagi, Yang Berhormat buat main gadget yang lebih besar lagi. What do I do then? Jadi itu yang saya kata, sebelum ianya merebak kepada yang besar, saya nak stop kat sini. Sebab kita sendiri di Parlimen provide those facilities yang Berhormat nak, semua ada. Jadi kalau Yang Berhormat perlukan gadget yang lebih sophisticated, boleh bincang dengan saya. But bukan secara individu. Tapi biarlah kita merasai, semua orang dapat merasai kenikmatan IT yang kita perkenalkan di Parlimen ini. Terima kasih. Saya nak proceed. Kalau Yang Berhormat tak setuju, kita boleh bincang di luar sebentar lagi. Yang Berhormat, kalau isu sama. Perkara yang sama. Sama Tapi tak payahlah. alasan yang Tuan Speaker beritahu tadi sebab tidak memandang muka speaker, pandang muka gadget. Bagaimana pula orang yang baca teks pun tak pandang muka speaker, baca daripada mula sampai habis. Ya, dalam peraturan mesyuarat yang tak boleh baca surat khabar, baca teks dia tak sebut. Kecuali saya tidak boleh halang dia. Mungkin dia pun tak terpetah hebat sehebat Yang Berhormat. Dia perlukan panduan. Saya benarkanlah yang tu. Ya. Baik, teruskan Ustazah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Terbaik sahabat semua. Itu dia ya, pembangkang cuba mempersoalkan keputusan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga yang terakhir itu MP daripada PAS memalukan diri sendiri ya apabila kononnya baca teks, sedangkan baca teks itu ya untuk menjawab supaya tidak salah cakap, tidak salah info dan sebagainya. Dan jawapan daripada speaker katanya mungkin mereka tidak hebat seperti kamu. Memang padu. Dan bagi saya sendiri, pandangan saya sangat bersetuju dengan tindakan ini. Kerana untuk apa sebenarnya mereka buat live sedangkan mereka boleh ambil keratan-keratan daripada video yang disiarkan di Parlimen YouTube Parlimen Malaysia, RTM dan juga media-media masa yang lain. Kalau bukan tujuannya sekadar untuk berpolitik, ya pastinya mereka tidak akan melakukan sebegitu rupa. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.